Macam tengah sembang lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Letaklah. Sekejap. Oh, nak intro. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini saya dengan suami saya, kami datang nak jumpa Prof Mus. Prof Mus ada banyak cerita exciting projek dia yang dia nak share dengan kami lah. Tadi Prof mula bercerita tentang apa tu produk Habatus Sauda Prof, dan banyak feedback yang memeranjatkan lah Prof kan. Betul lah, daripada memeranjatkan. pengguna. Jadinya saya nak Prof ceritakan feedback yang Prof terima tu setakat yang Prof ingat. Kes pertama, insyaAllah. kedua, ketiga. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nurul kerana sempat kita bertemu hari ini. Saya ada banyak cerita-cerita menarik yang saya nak berikan hari ini. Ini berdasarkan kepada pengalaman pengguna-pengguna yang telah pun diberi Sativa Plus untuk diguna. Sativa Plus ni ialah formulasi Habatus Sauda yang saya buat. Dia boleh digunakan untuk kanser, untuk arthritis, macam-macam. Tapi untuk kali ini saya nak fokus untuk kanser saja. Sebab saya dapat banyak sangat kes kanser dalam 3 hari 4 hari yang melaporkan pada saya dalam 3-4 hari ni. Yang kes tu dah lama dah, tapi dia melapor hari ni semalam. Okey. Saya nak bagi petua untuk siapa-siapa yang ada saudara ke, ada keluarga ke yang ada kanser. Tak kira lah apa kanser pun, dan tak kira lah stage berapa. Okey. Kita cuba Habatus Sauda dalam bentuk Sativa Plus. Okey. Kita bagi 4 biji pagi, kita bagi 4 biji petang. Okey, 4 biji pagi, 4 biji petang. Dan di samping mendapat Sativa Plus, kita juga syorkan ambil besar jari macam ni, macam yang ni, besar ni, yang ni. Satu ruas tu. Jadi ruas kelingking. tu. Satu lebih kurang. ataupun 1 cm lah, lebih kurang 2 cm. Okey. Halia pula, kunyit segar. Kunyit, kalau ada yang tanam kunyit, kau ambil yang itulah. Tak payah ambil yang daripada kedai tu. Yang kat rumah kita. Dekat kalau rumah tanam. kita, yang fresh tu. Ambil setengah sudu kecil lada hitam. Pepper, lada hitam. Pepper, Black bukan pepper. cili. Cili Bukan pula. cili. Black pepper. Okey, black pepper. Lada hitam. Lada hitam yang biji-biji tu, bukan yang dah hanyut, yang dah hancur, tak ada. Okey. Yang segar. Okey. Tumbuk bersama dengan Kunyit tadi. Okey, dia akan jadi hancur. Dan Ambil kalau pasty sikit lah. rasa dia tak sedap lah kan? Oh, tak Kalau sedap, tak sedap. Okey, kalau tak sedap, letak sedikit minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun sikit je untuk senang nak makan. Okey, itu kita buat. Kalau kita tak nak buat macam itu, kita boleh blend. Kalau blend mungkin dia lebih mudah nak makan. Dia jadi hancur kan. Okey. Kita minum macam minum jus. Itu pun boleh. Itu terpulang masing-masing lah. Asalkan Tapi telan lah dia. asalkan ada setengah sudu black pepper dan sekelingking kunyit hidung. Okey. Itu dibuat 2 kali sehari. Okey, cubalah ambil kunyit itu dan juga ambil Sativa Plus ni, Habatus Sauda ni, dan amalkan selama seminggu. 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 Sehari sekali. 2 kali sehari. 2 kali. 2 kali sehari. Pagi malam lah. Okey. Kalau dah nampak surut, nampak baik sikit, boleh kurangkan kepada 2 biji je Sativa Plus. Kunyit itu terpulang. Kalau nak sambung pun tak apa, kalau tak nak pun tak apa. Sebab yang mula-mula tu paling penting, seminggu tu dipanggil loading dose. Kita bagi loading dose supaya badan dia penuh dengan bahan-bahan ni dan dia bertahan mungkin dalam masa 2 minggu. Lepas itu kita continue dengan Sativa Plus saja supaya dalam badan dia ada thymoquinone, ada Habatus Sauda. Continue je. Kalau lepas itu kalau tak ada kesan-kesan apa-apa, masih dapat segar, nak tambah pun tak apa. Sebab Habatus Sauda ni makanan. So itulah petua yang saya nak bagi, dan saya dapati dah ramai
salah seorang daripada pesakit yang telah sembuh sepenuhnya ialah seorang doktor di Johor Bahru. Beliau bekerja dengan sebuah syarikat klinik swasta dan beliau telah lama dapat kanser, kolon kanser, dan setelah dia cuba, saya rasa dia cuba lebih kurang kalau tak silap saya 3 minggu gitulah. Dan sekarang dia dah bekerja sepenuh masa, tak ada masalah langsung dan dia kata lebih sihat daripada semasa dia kena kemo. Jauh lebih sihat. Yang dia maintain sekarang apa Prof? Untuk maintain Dia maintain Sativa Plus sahaja. Okey. Itu sahaja, tak ada 2 apa-apa dan dah. 2. Yes. Okay. So itulah testimoni daripada pengalaman saya setakat saya memberi Sativa Plus ini. Prof, kita takut pula nak kata sembuh tu. Kita tak kata sembuh. Tak boleh kata Kita sembuh kata dia sembuh daripada simptom tu. Maknanya kualiti hidup dia jauh meningkat. Kualiti hidup dia macam biasa dah, tak ada Seolah-olah macam tak sakit. Tak ada sakit. Yes. Okay. Tapi kanser ni jangan main-main sebab dia ada proses yang dipanggil metastasis. Dia boleh jadi semula mungkin tempat lain. Sebab itu saya syorkan kalau nak continue. Sebab batu saudah ni dia boleh menghalang kanser. Jadi saya syorkan jangan berhentilah. Walaupun kita dah rasa macam baik, macam tak ada, kanser dia ada kemungkinan datang semula. Betul lah. Yes. Dalam kes doktor tadi tu, adakah dia buat scan balik ke, tumor Dia mata dia measure balik dia ke? continue treatment dengan hospital. bukan treatment, continue monitoring. Yes, follow up tu ada. Biasanya monitoring dengan tumor mata, Correct. apalah mungkin Yes, dia buat. PET scan ke Yes, apa kan. semua tu dia buat. So far macam Yes. bagus lah. Jangan tinggal ubat hospital. Okay. Rawatan klinik, rawatan hospital jangan tinggal sebab hanya doktor saja yang dapat pantau. Kita sendiri tak tahu. Kita teka-teka je kan. Yes, kita tak kita teka, kita rasa kita sihat. Tapi kanser mungkin dah start 5 tahun dulu kita sihat juga. Kita tak tahu. Kan? So lebih baik kita pantau, kita buat testing, maka yang penting kualiti hidup kita sihat. Kita tak ada merana sebab kanser. So itu yang paling penting. Yang doktor tu dia punya chemo regime dah complete ke ataupun dia decide untuk tak nak try dia tak continue lah lepas tu. Dia tak continue, dia tak nak lah. Yes. Sebab kemo ni satu benda yang berat lah. Kontroversial sikit. Okay, betul. Ada orang tak suka. Ada orang terpaksa ambil. Tapi kalau tanya saya, kalau boleh elakkan. Kalau kan? saya, kita bincang elok-elok dengan Yes. patient. Yes. And then bagi dia isi fikir Yes. and then let her decide. Yes. Decide Kan, betul-betul. So itulah yang kita nak berikan kepada pengguna ataupun kepada siapa-siapa yang ada masalah kanser. Memang banyak jenis kanser yang dah baik yang kita tengok. Nak kata baik tu dalam inverted comma lah. Baik tu dari segi pemerhatian, bukan dari segi diagnosis. Okey. Ya. Baik ataupun sembuh masih inverted comma bukan lah. sembuh, pulih. Nak kata pulih pun bukan. Dia menjadi lebih baik. Improve quality of life in so many aspects kan? Yes. So Okay. kadang-kadang kita ada juga macam Dr. Nurul punya idea untuk menggunakan macam Alora tu kan. Alora tu, itu pun kita boleh guna untuk increase quality of life. Betul. Because kita tak akan ada macam inflammation ke apa semua tu. Inflammation reduce, mitochondrial function improve kan. So itu semua adalah konsep prophylactic. Pencegahan. Konsep pencegahan bersama dengan penggunaan macam contohnya ni pakaian. Ada juga pengambilan macam batu saudah ni. Teruskan ambil sebab dia makanan. See? Okey, dan teruskan kalau ada pakaian tu, kalau kita rasa macam ada rasa sakit-sakit, kita gunalah. This is all the new approach of treatment. Dia multiple approach. Correct. Lagi senang yang mudah. Yang paling selamat, kan? yang paling penting, yang paling selamat. Yang paling selamat. Kita tak ada macam nak bagi ubat yang kita tak tahu asal usul. Perlu injection ke kan perlu susah. injection itu kan mungkin last lah tu. Tapi ini kalau setakat letak pakaian, tak ada apa kemudaratan. Melainkan kita letak electric shock ni yang tinggi kan. So ini semua adalah sesuatu yang kita rasa emerging medicine. Kita ada juga emerging diseases yang disebabkan oleh macam-macam toxic chemical apa semua. Sekarang ni post COVID and post vaccination, so diseases macam so tu kan. emerging diseases
sekarang boleh diatasi dengan emerging medication, InsyaAllah. emerging treatment. Kita dah ada banyak. So these are the new things, the tools for frontline medicine. Dia panggil future medicine. Okay. See, or ada juga orang panggil precision medicine. Precision. Tapi precision medicine ni dia lebih berbeza sikit. Visit. Kadang-kadang saya rasa lebih baik tak payah precision medicine. Tak payah. Lebih baik macam kita general yang fit for all, tapi dia enhance so many aspect of physiology. Yang paling penting kita boleh termkan sebagai safe medicine. Betul, safe medicine. Safe medicine. Can also be like macam gentle treatment. Yes. Kan. Badan kita dijadikan dengan cara harmoni. See, kalau kita nak rawat, kita kena rawat secara harmoni. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan harmoni? Okey, saya bagi contoh satu. Kita nak hilangkan kolesterol. Okey. Cara medicine common medicine dekat hospital lah, contoh paling cara bahasa mudah, kita bagi statin. Statin ini adalah enzyme inhibitor. Okey, HMG-CoA, reductase inhibitor. Apakah maksud inhibitor ni? Maksud inhibitor ni, kita bagi sesuatu untuk merencat, menghalang enzim dalam badan. Maknanya Tuhan telah jadikan enzim untuk berfungsi. Kita cari bahan merencatkan enzim tu. Maknanya kita block dia. Blocking ini adalah satu perbuatan yang kasar. Pandai-pandai. Okey, betul. Pandai-pandai. Kasar. You block something that God created for you. How much do you know? See, berapa pandainya you ni yang you nak bunuhkan enzim tu. Ingat you selamat ke? This is the concept. Betul. Tapi konsep macam habatus sauda, konsep macam alora, semua tu dia mengharmonikan. Dia mengharmonikan. Dia control the liver, dia bagi haba, dia bagi radiation yang ringan, yang selamat, supaya badan kita boleh membetulkan keadaan dalam masa yang singkat tanpa memusnahkan apa-apa. Enzim tak ada yang kena rencat, tak ada. Blood pressure tak ada yang kena halang, apa semua tak ada. Inilah konsep perubatan yang harmoni yang perlu kita adaptasikan dan kita kena ketengahkan. Inilah yang Nabi cakap dulu. Penawar untuk semua penyakit. Nabi tak kata pergi buat injection pun, tak ada. Si penawar untuk semua penyakit, dia sebut satu je, habatus sauda. See, so why? Kenapa? Sebab dia mengharmonikan. Membetulkan keadaan dengan memakan. Mungkinlah pada zaman itu penyakit tak banyak. Nabi makan sikit pun dah cover. Tak ada pun. So this is something yang kita boleh kajikan. Kenapa? Okay. Kenapa zaman dulu macam tu dan zaman sekarang macam ni? Okay, pusing sana. Okay. Pusing bergerak kita ni. So inilah di antara konsep-konsep yang kita nak ketengahkan. Jadi kita banyak sekarang ni, bukan orang Islam aja yang buat. Orang bukan Islam pun ada buat bahan-bahan macam alora tu Jepun. Dan orang Islam ada buat macam-macam benda yang contoh paling baik habatus sauda lah. Ada banyak minyak habatus sauda kat luar. Ada ekstrak habatus sauda. Dan yang saya formulasikan ini habatus sauda yang terbaik lah pernah diformulasikan. Oh, yakin Prof terbaik? Yakin terbaik. Kenapa Prof? Sebab setakat ini kalau kita tengok, kita dah cuba macam-macam habatus sauda yang orang ambil tu. Pemulihannya tidak cepat. Pemulihannya 50%. Habatus sauda ni dia guna beribu tahun dah. Bukannya 20-30 tahun. Tapi pencapaiannya kita tak pernah dengar dia boleh cure kanser. Cure tu macam kita cakap tadi lah. So kita juga tak pernah dengar dia boleh sembuhkan arthritis sampai orang yang tak boleh tidur flat dah boleh tidur flat. Kita tak pernah dengar. Kita dengar bila ambil habatus sauda dia improve, tapi tidak memulihkan sepenuhnya.
Sebab tu saya kata yang ini di antara yang terbaik yang kita pernah buat. Mungkin kita boleh buat baik lagi tapi belum dapat ilmu lagi. Tuhan tak bagi lagi ilmu tu kat kita. Tapi yang sekarang ini dia terbaik. Itu sebab saya kata terbaik tu. Dan kita juga masukkan konsep saintifik. Kita masuk vitamin yang diperlukan, kita masuk zinc yang diperlukan, dan kita juga guna innovation, kita guna monk fruit untuk maniskan dia. Kita tahu apatah soda pahit, budak-budak tak boleh makan, orang tua pun tak suka. So inovasi itu kita dah gunakan. Inilah yang kita katakan terbaik. Kita dah improve, jadikan dia tablet yang chewable. Memang senang sangat. Senang letak dalam mulut. Yang chewable ni juga ada khasiatnya. Dia tak perlu dihazamkan dalam perut, tak perlu kena gastric acid. Dia dah serap waktu dalam mulut Yes, lagi kan. diserap dalam early part of the early GIT. part and sini dengan Yes. macam tu. Lepas tu So sini dah habis dah. So dia serap tu dalam keadaan yang really neutral, really fresh. Tak ada kena acid, tak ada kena alkali ke apa, tak ada. Itu the value of chewable punya. Yes. Itu value inovasi yang kita buat. Okay. See? So inovasi ni bukan saja setakat inovasi. Dia memperbaikkan lagi cara absorption, kestabilan bahan itu. So ini semua kita dapat memberikan khasiat batu sauda itu pada tahap yang cukup tinggi. Itulah dia kebaikan. Prof dapat formula. Formula ni kita tengok dalam apa-apa, banyak study yang kita tengok. Orang ni guna banyak mana, orang ni guna banyak mana, dan apa mekanisme dia, dan juga macam mana kita nak enhance the mechanism. Itu yang perlu kita tengok paper-paper orang dah buat lama tu. Kita tengok literature review. Korek lah Prof. Korek, semua tu kita kaji kenapa dia buat macam ni, dan bila dia buat macam ni aktiviti dia tak tinggi. Bila dia buat macam ni tinggi. So kita pun tahulah what is the needed environment for the material to function. Itulah hasilnya, kita dapat sesuatu yang memang membanggakan. Prof, cerita lagi Prof, beberapa testimoni tadi Prof ada sebut macam-macam tadi. Kita juga ada orang yang dapat arthritis. Berkali-kali pergi operate, berkali-kali pergi hospital, makan steroid, dah dapat side effect dah apa semua, tak baik-baik. Ini dalam rekod penawar lah ni, kumpulan perubatan penawar. Tak, ini sebelum tu. Oh, sebelum tu lagi. Sebelum tu. Saya kata, okey, you cuba ini. Dia cuba, dia kata 2 minggu. Dosnya 2 biji sehari. 2 biji pagi, 2 biji malam. 2 dan 2. Yes. 2-2. Dia boleh main badminton. Lepas 3 minggu. 3 minggu. Dalam seminggu tu dia dah boleh jalan okey. Ada juga yang tak boleh semayang. Yang tak boleh semayang ni kita bagi dia atas kursi. Lepas 2-3 minggu dia tak payahlah. Yang paling menarik sekali, orang ini dia dah arwah dah. Dia lecturer matematik. Dia UM. Lecturer matematik. Dia sejak 12 ke 15 tahun tak ingat, dia tak boleh tidur flat. Dia tidur kena berduduk, sambil duduk. Yes. Dia semayang 2 rakaat saja. Lepas tu semput. Macam lemah jantung dia. So dia kata dia makan Habatus Sauda dah 10 tahun. Dia makan Habatus Sauda itulah dia boleh semayang 2 rakaat. Kalau tak 1 rakaat je. Maknanya Habatus Sauda ni dah beri dia penyembuhan. Tapi tak lengkap. Dah ada improvement dah. Tapi tak lepas macam itu saya bagi dia my product. Dia kata saya tak nak sebut nama dia lah sebab dia dah arwah. Okay, you ambil this product, you try. Lepas lebih kurang 2 minggu, dia text message. Dia kata dia sekarang dah boleh tidur flat. Dia boleh pergi supermarket tanpa semput. Umur dia berapa? Umur dia lebih kurang 60 lebih. Dia ada sakit jantung yang teruk. Sakit jantung yang teruk, dan juga memang yang problem dia sakit jantung lah. Okay. Lepas dia dah operate banyak kali dah masa tu. Tapi alhamdulillah dia dah boleh tidur, boleh pergi supermarket. And then boleh semayang perfect, tak ada masalah. Dia kata dia dah faham sekarang. Habatus Sauda kalau ambil biasa, kesan dia ada tapi sikit. Bila dia ambil yang properly extracted, properly formulated, dia dah dapat 100%. Dalam tempoh berapa lama tadi Prof? Lebih kurang 2 minggu je.
Jadi ada formula-formula lah. Yes. Kesalahan dia. Itulah Nabi kata kita kena kaji tu. Kan kita kena Okey, belajar. Kan? Okey Prof, rasanya testimoni banyak lagi tapi Ya. kita punya kuih pun dah sampai. Okey. Lepas ni kita Okey, kita makan dulu. Kita makan dulu. Lepas tu tanya lagi Prof. Okey, okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum.